bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahul Malik yang maha menguasai, Allahul Quddus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Quddus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Qudus, yang maha suci, Allahul Aziz, yang maha perkasa, Allahul Hakim, yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yang maha menguasai, Allahul Qudus, yang maha suci, Allahul Aziz, yang maha perkasa, Allahul Hakim, yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
suci. Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat Hari Rabu hari ini 11 Oktober 2023 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1445 Hijri. Alhamdulillah bersiaran secara langsung dalam Assalamualaikum Subuh dari studio penyiaran TV Al-Hijrah Kuala Lumpur. Pagi ini insya-Allah topik kita cukup menarik. Tetapi sebelum itu alhamdulillah sekali lagi semalam Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyatakan sekali lagi mengulangi pendirian kita untuk terus bersama-sama dengan bumi Palestin, dengan rakyat Palestin, dan insya-Allah kita mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan segala kezaliman, segala kejahatan hanya Allah jua membalasnya. Subhanallah. Baiklah, pagi ini tentang kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam slot peyatim kita nak bersama dengan ikon peyatim, tak lain tak bukan yang dihormati Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya-Allah, satu highway kita pagi tadi Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya baik-baik sahaja. Masya-Allah. Baiklah, kalau kita nak bercakap tentang Rasulullah terlalu banyak sekali, Masya-Allah Ustaz. Tetapi pagi ini kita nak merungkai tentang salah satu sifat yang ada pada Rasulullah, iaitu Al-Fatanah, kebijaksanaannya dalam melakukan rutin hariannya, dalam kehidupannya, dalam menyampaikan dakwah dan sebagainya. Pagi ini contoh-contoh sifat fatanah yang ada semasa hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon Ustaz boleh kongsikan dengan kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada Farah, terima kasih kepada semua penonton TV Al-Hijrah yang bersama dengan kita. Sifat fatanah ni kita daripada kecil lagi selalu disebut-sebut berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah al-fatanah. Ataupun juga disebut seperti mana dalam perkataan yang lain al-fitnah. Bukan fitnah yang tu, fitnah bi-ta, fitnah. Fitnah ni macam yang disebut oleh Farah tadi, maksudnya ialah kebijaksanaan. Tapi bagi meringkaskan kefahaman kita berkenaan dengan fatanah ini, paling kurang ada 3 unsur daripada sifat Nabi ini, fatanah ini. Yang pertama ialah quwwatu zakat. Maksud fatanah ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kepandaian, kecerdikan, kepintaran yang luar biasa. Masya-Allah. Bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Yang kedua ialah bu' dan nazar, iaitu Nabi SAW berpandangan jauh. Dalam sifat fatanah itu ialah Nabi melihat sesuatu yang jauh. Kita kadang-kadang Farah, kita tengok yang dekat saja. Itulah dia. Kita tak faham apa yang berlaku akan datang di sebalik perkara yang kita lalui. Yang ketiga ialah amikur ra'i,
Iaitulah kalau Nabi beri pandangan, pandangan Nabi itu mendalam. Masya Allah. Kita tengok kadang-kadang yang zahir saja. Kita tengok satu lapis. Yang Nabi lihat mungkin 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis dan mungkin lebih daripada itu. Justru itu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah beri kelebihan sifat fatanah ini. Ini yang disebut oleh Allah, wa kullan faddalna 'alal alamin. Dan setiap Nabi, setiap Rasul itu kami berikan kepada mereka kelebihan mengatasi orang lain. Dan di antara contoh yang masyhur kepada kita berkenaan dengan sifat fatanah Nabi, antaranya ialah waktu Nabi belum dibangkitkan lagi, Rasulullah SAW sudah tunjukkan fatanah yang dimiliki oleh baginda. Antaranya ialah Rasulullah SAW menyelesaikan pertikaian orang-orang Arab ketika itu untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Ini peristiwa bila berlaku banjir dan Hajarul Aswad itu terkeluar daripada tempat yang sepatutnya ia berada. Maka berlaku kelam kabut perbalahan antara orang-orang Arab ketika itu, orang Quraisy ketika itu. Siapakah yang mempunyai idea yang boleh menyatukan mereka dan mereka sama-sama boleh meletakkan Hajarul Aswad. Subhanallah. Idea itu datangnya daripada Nabi SAW. Nabi kata kenapa tak diletakkan Hajarul Aswad itu di satu kain, masing-masing memegang bahagian kain masing-masing, dan ketika meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya, maka Nabi lah, Rasulullah yang meletakkan di tempatnya. Yang kedua, kita lihat fatanah, kebijaksanaan Rasulullah SAW ialah bila berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kalau orang biasa bila nak hijrah, dia tak akan fikir lain, dia akan fikir nak pergi, nak sampai ke Madinah. Nabi tidak begitu. Nabi memilih jalan yang berbeza daripada orang lain. Dan Nabi sendiri mempunyai maklumat yang terhad berkenaan dengan jalur ataupun laluan yang berbeza. Bijaksana Nabi mencari orang yang mampu menunjukkan jalan. Dan orang yang boleh menunjuk jalan yang berbeza ketika itu ialah Abdullah bin Uraiqid, seorang yang non-Muslim, yang bukan Islam. Tapi kebijaksanaan Nabi, walaupun dia non-Muslim, sekarang ini ialah bagi Nabi keperluannya ialah supaya jalan itu berbeza dan orang Quraisy tidak boleh mengesan laluan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Masya-Allah. Itu dua contoh fatanah kebijaksanaan Nabi. Dan mungkin satu lagi yang boleh kita sebut, fatanah Nabi ini ialah ketika Nabi menyusun kata-kata, ketika Nabi bercakap, kerana orang boleh faham kata-kata Nabi ini daripada manusia paling tinggi kedudukan, dari sudut raja-raja, dari sudut pemimpin tertinggi, sehingga hamba abdi, mereka memahami apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ini bukan satu benda yang mudah, Farah, sebab Nabi boleh bercakap peringkat raja-raja, pemimpin tertinggi dan hamba abdi, semua faham dan semua dapat memahami apa yang diperkatakan oleh Rasulullah SAW. Masya-Allah, antara kebijaksanaan yang ada pada baginda Rasul SAW dan juga tanpa melalui sebarang pengajian dan juga pendidikan yang formal, Ustaz, masya-Allah, itulah dia kebijaksanaan luar biasa yang Ustaz katakan tadi. Dan bagaimana pula umatnya, Ustaz? Adakah umatnya dituntut untuk menuntut ilmu agar terus-terusan menjadi orang yang bijaksana? Bagaimana, Ustaz? Baik, satu soalan yang baik. Kita selalu sebut bahawa inilah sifat yang wajib kepada Rasulullah, sifat fatanah. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW boleh ataupun tidak untuk mencapai sifat fatanah itu, kebijaksanaan itu. Jawapannya boleh. Kerana Nabi SAW sendiri diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Antaranya ialah membawa risalah yatlu alaihim ayatih. Nabi ini membaca kepada mereka, kepada kita lah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Yang keduanya ialah wayuzakihim, mengajar kepada mereka proses tazkiyah. Nak menyucikan diri macam mana daripada dosa, daripada maksiat. Yang ketiga ialah wayuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajar kepada kita ini Alkitab, iaitu Al-Quran, dan yang kedua Al-Hikmah, iaitu kebijaksanaan. Masya-Allah. Maksudnya Rasulullah SAW memang diutuskan kepada kita supaya kita memiliki kebijaksanaan di dalam kehidupan ini. Dan sudah tentu asas kepada kebijaksanaan itu melalui proses ilmu, melalui proses belajar. Justru itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang fardu, yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita. Dan Allah mengangkat kedudukan orang yang beriman kerana ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang yang berilmu, bezanya beberapa darjat. Jadi darjat kedudukan orang yang berilmu itu lebih tinggi dan lebih tinggi. Faktornya apa? Faktornya ialah kerana ilmu. Jadi sudah tentulah kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita tak boleh rasa sifat ni sifat ada pada Nabi, kami ni macam mana. Sebenarnya boleh. Caranya, prosesnya ialah melalui ilmu, melalui tarbiyah, melalui tazkiyah. InsyaAllah ia boleh membawa kepada kita kefahaman kita kepada sesuatu perkara dalam keadaan yang lebih baik. InsyaAllah, mudah-mudahan itulah yang kita doakan. Baiklah, selepas ini insyaAllah sekembalinya nanti kita akan berbicara berkenaan dengan hikmah di sebalik menjadi orang yang bijaksana, dan juga kita nak minta doa sikit daripada yang bagi Ustaz, dan tentunya kempen APIA yang terkini yang boleh kita turut serta dalam Assalamualaikum subuh selepas ini.
Bismillah, Masya Allah. Masih lagi dalam Assalamualaikum subuh pagi ini. Saya juga ingin meraihkan sahabat-sahabat kita di Facebook TV Al-Hijrah. Terima kasih atas ucapan, kata-kata yang baik-baik, yang indah-indah, doa yang baik-baik untuk kami semua. Alhamdulillah. Terima kasih kesemuanya. Baiklah, kita nak teruskan Ustaz pagi ini dengan topik kita bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hikmah di sebalik menjadi seseorang yang ada sifat fatanah tersebut, dan juga ada tak doa Ustaz yang khususnya untuk kita, orang kata ialah terangkan hati, kan dipermudahkan untuk menerima ilmu dan sebagainya. Mohon Ustaz kongsikan. Kita sebutkan tadi bahawa proses untuk menjadi orang yang bijaksana ataupun kebijaksanaan ini sesuatu yang ada kepada kita, sudah tentulah melalui proses yang kita sebut sebagai proses mencari ilmu. Ada yang memudahkan perbicaraan, dia sebut kita kena ada yang pertama taklim dari sudut belajar, yang kedua ialah dari sudut tazkiyah, iaitu penyucian jiwa, dan yang ketiga yang selalu kita sebut proses taklim, kemudian proses tazkiyah, dan semua proses ini dia mesti berlangsung sekali. Kita tak boleh pisahkan. Kerana kadang-kadang mungkin orang menyatakan dengan ilmu dia memiliki dan memahami segala sesuatu. Jawapannya belum. Kerana ilmu ini mesti disertai dengan adab. Justru itu Nabi sebut dalam satu hadis, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengelokkan adab saya. Masya-Allah. Adabani rabbi. Allah yang mengajar kepada saya adab, dan eloklah adab saya, pekerti saya. Maka kita perlu ingat bahawa untuk mempunyai orang yang ada hikmah, dia bukan sekadar ilmu saja, dia mesti ada adab. Dia mesti menjadi orang yang rendah diri, orang yang tawaduk. Maka barulah ketika itu Allah mengurniakan kepada seseorang itu kebijaksanaan. Berkenaan dengan doa yang Farah tanya tadi, sebenarnya dalam satu peristiwa digambarkan bahawa pernah satu hari Rasulullah SAW memeluk sepupunya yang masih kecil. Kemudian Nabi ketika memeluknya, Nabi menyebut, Nabi berdoa, Allahumma allimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya al-hikmah, kebijaksanaan. Maka jadilah Ibnu Abbas ini seorang yang alim, seorang yang bijaksana. Justru kita mengambil istifadah daripada doa yang pernah dibaca oleh Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abbas, maka kita boleh sebut begini, mengambil semangat daripada doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma allimni al-hikmah. Allahumma allimni al-hikmah. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku al-hikmah. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan. Dia bila kita berdoa ni, selain daripada doa itu permintaan kita, doa juga adalah sebagai suatu reminder kepada kita. Betul. Kita sentiasa remind. Maksudnya kalau kita doa kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah, ajarkanlah kepada aku al-hikmah, sudah tentu kita akan selalu sebut dan kita akan ingat. Jadi kalau aku nak jadi orang yang berhikmah ni, aku mesti belajarlah. Betul, Ustaz. Aku mesti mengajilah. Aku mesti mempunyai kebijaksanaan dalam membuat sesuatu perkara. Aku mesti ada kesabaran untuk menuntut ilmu. Kerana al-hikmah ini ataupun fatanah ini suatu kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada seseorang. Justru itu kalau kita tadabbur Al-Quran pun, sebenarnya di situ juga proses Allah kurniakan kepada kita al-hikmah. Banyak perkara bila kita belajar Al-Quran sebagai contoh, kita akan memahami aspek-aspek dalam Al-Quran ini dengan cara yang berbeza. Walaupun ayat yang sama Farah kita baca. Kita baca ayat ini mungkin 2 minggu lepas, tapi bila kita baca, kita kaji, kita fahami betul-betul, kita akan dapat sesuatu hikmah yang berbeza daripada apa yang pernah kita belajar 2 minggu dahulu, 3 minggu dahulu. Jadi sudah tentulah bila kita berbicara tentang sifat fatanah yang ada kepada Rasulullah SAW, sifat wajib bagi nabi-nabi dan juga rasul-rasul, kita juga mahu kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Kita dalam buat sesuatu,
kita kena berfikir secara mendalam. Jangan tengok benda perkara yang besok yang akan berlaku. Tengok 2 tahun akan datang. Fikir apa kesan baik, kesan buruk dalam sesuatu perkara yang kita lakukan. Subhanallah, dengan berdoa juga itu tandanya kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Itu dengan segala ujian, dugaan, mungkin ada sedikit masalah sana sini dalam menuntut ilmu itu, betul, kita serahkan semuanya dan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, Ustaz, dah sampai kita kepada slot Peyatim pagi ini. Masya-Allah, tentunya kita ingat juga kepada adik-adik kita, terutama pada hari Sabtu kita bertemu dengan adik-adik kita, rakan-rakan usrah kita daripada anak-anak yatim. Masya-Allah, kempen yang terbaru yang mungkin kami pagi ini insya-Allah dalam waktu-waktu yang terbaik ini untuk bersedekah, berinfak dan sebagainya, kita nak memberikan pendidikan yang paling terbaik sekali untuk adik-adik melalui kempen APIA ini. Bagaimana caranya, Ustaz? Pendidikan merupakan salah satu wasilah yang terbaik untuk perubahan hidup anak-anak yatim, golongan asnaf. Dalam pemerhatian kita, Farah, sebenarnya cara untuk kita berubah ni, termasuk anak-anak kita ni, cara dia banyak. Betul. Tapi cara yang paling berjaya setakat ini, cara yang sangat ampuh ialah melalui pendidikan. Suka ataupun tak suka. Cuma bila kita sebut pendidikan ni, dia perlukan proses lah. Dia bukan bila 2-3 bulan terus kita lahirkan orang yang melakukan perubahan, tak, dia perlukan masa. Tapi berbaloi. Untuk itu kita di Peyatim ni, Farah, kita dalam proses untuk membina apa yang kita namakan sebagai APIA, Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN, yang lokasinya ialah di Kuala Jengal, Terengganu. Kuala Jengal ni kalau daerahnya daerah Dungun, Farah, di Terengganu Darul Iman. Jadi kita dalam proses membina, dalam pembinaan APIA ini juga kita ada bina apa yang kita namakan Masjid Taman Rimba ASEAN. Begitu juga kita ada pusat tahfiz ASEAN. Dan kita juga ada pusat keusahawanan Islam ASEAN. Jadi ketiga-tiga pakej yang utama ini ada dalam Akademi Pengajian Islam Anak-anak Yatim ASEAN. Masya-Allah. Dan bila kita sebut hujung itu ada ASEAN, Farah, maksudnya apa? Maksudnya yang belajar ini bukan anak-anak yatim kita dari negara kita semata-mata. Tapi sejak kecil kita sudah tunjukkan kepada mereka jalan yang sesuai untuk hari ini, iaitu bergaul dengan semua orang. Bergaul daripada masyarakat yang pelbagai budaya, pelbagai bahasa. Kita sendiri pun mungkin tak ada peluang seperti itu, Farah. Betul. Tapi kita faham, kita sedar dalam suasana hari ini, kita untuk pergi jauh ke arah yang lebih jauh, mesti ada pergaulan di awal-awal lagi daripada pelbagai bangsa, daripada pelbagai negara. Untuk itu, kami merayu kepada anda semua, sahabat-sahabat yang menonton kita pada pagi ini, untuk menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Saya selalu sebut, saya selalu ulang, dan saya akan terus ulang, Farah, bahawa bila kita sebut infak ini bukan jumlahnya. Ini kita perlu ingat. Oh, saya tak adalah 200, saya tak adalah 1000, saya tak ada. Bukan yang tak ada tu tak ada cerita. Kita cerita apa yang ada di tangan kita. Mungkin RM1, mungkin RM2, mungkin RM10, mungkin RM100. Yang penting ialah RM1 kita, RM10 kita itu adalah saham kita di akhirat nanti. Keyakinan kita bahawa apa yang kita infakkan itu akan diberi balasan oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan daripada sesuatu, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Mungkin orang fikir Allah ganti, Allah terus jawab wa huwa khairul raziqin. Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Masya-Allah. Allah akan balas, Allah akan memberi rezeki kepada kita. Justru marilah sama-sama kita mengambil peluang di pagi-pagi yang indah ini untuk kita membantu pendidikan anak-anak yatim kita, insya-Allah. Dan saya nak sebut begini, santuni anak yatim, jaminan syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mengambil semangat daripada hadis Nabi, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Kata Nabi SAW, saya dan juga orang yang menjaga anak yatim kedudukannya sangat dekat sebegini, kata Rasulullah, di dalam syurga. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk daripada kafilul yatim. Semua kita termasuk daripada kafilul yatim yang menjaga, yang memelihara anak yatim. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah dia, kita mendambakan syurga dan nak duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kita doakan. Baiklah. Terima kasih yang dihormati Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon Peyatim. Sampaikan salam buat adik-adik dan tim Peyatim dan sebagainya, masya-Allah. Terima kasih Ustaz sudi datang pagi ini, insya-Allah, atas kesudian menyampaikan ilmu pagi ini tentang kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kembali lagi selepas ini tentunya dalam Assalamualaikum. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.